Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini cikgu nak masuk tajuk bab 1 warisan negara bangsa. Kita ulang balik yang kita telah belajar minggu lepas. Okey, minggu lepas cikgu dah ajar kamu tajuk ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey. Jadi hari ini cikgu nak ulang balik tentang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks, okey, kamu sambil-sambil kamu dengar, sambil-sambil juga kamu buka buku teks muka surat 4. Okey. Untuk ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ni, okey, kita ada 4 ciri. Okey, pertama raja. Okey. Maksud raja apa dia? Raja tu ialah ketua bagi sesebuah kerajaan. Jadi bagi setiap negara bangsa mesti ada raja. Raja yang akan memerintah sesebuah negara, kemudian dibantu oleh pembesar. Okey, raja ni sentiasa ditaati dan dianggap suci. Okey, contohnya Raja Champa. Okey, itu contoh. Okey, sambil tu cikgu terus bagi tahu kalau kamu nak jawab soalan sejarah kertas 2, sama ada soalan struktur ataupun soalan esei, okay, kamu mesti bagi fakta ataupun isi, huraian dan juga contoh. Itu kamu akan dapat 3 markah teruslah. Okay. Jadi kalau dalam soalan ni contohnya lah, kalau soalan tu kata bincangkan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okay, kamu pun jawab. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah mempunyai raja. Okey, raja tu adalah isi ataupun fakta. Kamu dah dapat 1 markah. Okey, kamu kena buat huraian. Huraian dia apa? Raja merupakan ketua kepada sesebuah kerajaan. Raja dibantu oleh pembesar. Itu huraian. Contoh pula, contohnya Raja Champa yang dianggap suci dan dikaitkan dengan Dewa Siva. Itu contoh. Okey, bila kamu jawab satu je situ ciri dia raja, kamu sudah dapat 3 markah. Sebab tu sebenarnya sejarah ni bukan susah sangat pun. Yang penting kamu kena hafal dia punya ciri. Okey. Ciri yang kedua ialah undang-undang. Bagi setiap negara bangsa mesti ada undang-undang. Apa tujuan undang-undang tu? Okey, kita nak urai pula undang-undang. Undang-undang tu ialah untuk bertujuan sesebuah negara itu berada dalam keadaan aman dan juga makmur. Yang ini huraian tu kamu sebenarnya boleh tulis daripada pengetahuan sedia ada. Mesti kamu tahu apa tu undang-undang kan? Okey. Kemudian contohnya kamu bagi tahulah undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Majapahit ialah Kutara Manawa. Okey. Kemudian yang ketiga ialah wilayah pengaruh. Sesebuah negara bangsa mesti ada wilayah dia yang dia berpengaruh dalam wilayah tersebut. Okey, itu maksud dia wilayah. Apa maksud wilayah? Wilayah ialah kawasan yang rakyatnya menerima penguasaan dia. Kalau rakyat tu tak terima dia, maksud tu bukan kawasan dia lah. Kemudian bagi contoh. Okey, kalau tak ingat contoh tak apa. Yang penting ada isi, ada huraian. Okey. Ciri yang keempat ialah rakyat. Siapa rakyat? Rakyat tu adalah penduduk. Okey, penduduk yang memberi taat setia kepada kerajaannya. Contoh dia rakyat kerajaan Sriwijaya nak menunjukkan kesetiaannya dia pada raja dia ialah dia dengan meminum air sumpah. Air sumpah tu, okay, kalau kamu tengok tu dalam muka surat 4 tu ada telaga batu atau macam batu bersurat lah. Okay, dia curah air atas batu bersurat tersebut dan kemudian dia minum. Okay, itu sebagai lambang taat setia. Okey, itu adalah ciri-ciri umum sebuah negara bangsa. Tak kira negara Champa ke, Kedah Tua ke, Gangga Negara ke, Sriwijaya ke, Majapahit, dia adalah ciri umum. Okey, semua negara bangsa tu mesti ada 4 ciri ni. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk perbezaan kamu. Okey, kita tengok pula contoh ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka.
Okey, dia ciri dia sama saja, okey, tetapi dia lebih detail. Okey, contohnya ciri yang pertama ialah kerajaan. Okey. Apa dia cikgu sebut kerajaan? Kerajaan adalah dari perkataan raja. Kerajaan ada kerana adanya raja. Kalau tak ada raja, tak adalah kerajaan. Okey. Jadi ulang balik dia punya huraian sama juga tadi. Raja merupakan ketua bagi sesebuah negara dan dibantu oleh pembesar. Maksudnya bila kamu ingat ciri negara bangsa secara umum, kamu boleh ingat ciri Kesultanan Melayu Melaka. Bukannya nak orang kata hafal dua perkara yang berbeza. Cuma kalau Kesultanan Melayu Melaka, kamu kena bagi contoh Kesultanan Melayu Melaka. Okey, contohnya kalau kerajaan, ciri negara kerajaan, kamu bagi tahu di Melaka, okey, sistem pentadbiran kerajaan Melayu Melaka ada sistem pembesar 4 lipatan. Gitu. Okey, itu dia punya huraian. Selepas kedatangan Islam, okey, raja-raja di Melaka menggunakan gelaran sultan. Habis, tak perlu nak terlampau mendetail sangat. Okey, cukup kamu faham isi dia, huraian dia ada contoh. Okey, kemudian kita pergi kepada ciri yang kedua iaitu rakyat. Okey. Rakyat. Okey, siapa rakyat? Rakyat adalah penduduk yang taat setia. Okey, kalau dalam konteks ni kita sebut Kesultanan Melayu Melaka yang taat setia kepada Sultan Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka ni terdapat dua rakyat. Okey, dua golongan rakyat. Pertama orang Melayu, kedua orang Laut. Okey, siapa orang Laut ni? Orang Laut ni adalah penduduk Melaka yang tinggal di sepanjang kawasan perairan Melaka. Mereka ni kebanyakan bekerja sebagai nelayan dan juga penunjuk arah kepada kapal-kapal lah. Dan mereka orang laut ni sangat cekap dalam aktiviti laut. Okey. Okey, kemudian orang Melayu. Golongan rakyat yang kedua ialah orang Melayu. Okey, kalau kamu tengok sebelah tu ada kata hierarki sosial ataupun dikenali sebagai piramid. Okey, piramid ni maksud dia kalau kamu tengok situ, piramid ni ada golongan pemerintah dan juga golongan diperintah. Okey, siapa golongan pemerintah? Golongan pemerintah ialah sultan dan pembesar, manakala golongan diperintah terdiri daripada rakyat biasa. Okey, kalau rakyat biasa pula terdiri daripada dua. Satu ialah rakyat yang merdeka dan satu lagi ialah hamba. Okey, rakyat merdeka tu orang yang bebas melakukan apa saja. Okey, manakala hamba pula adalah orang yang terikat kepada tuan dia. Okey, mungkin dia jadi hamba ni disebabkan banyak faktor lah. Antaranya jika dia tu berhutang kepada seseorang pembesar. Contohlah kalau cikgu ni pembesar, kamu hutang dengan cikgu, lepas tu kamu tak boleh bayar hutang cikgu tu. Okey, jadi kamu akan dianggap sebagai hamba kepada cikgu sehinggalah kamu berjaya menyelesaikan hutang. Itu dikenali sebagai hamba berhutang. Hamba ni boleh bebas jika dia dapat membayar hutang dia. Okey, selagi tak bayar hutang dia, selagi itulah dia jadi hamba di rumah tu. Maksud hamba ni dia kena buat kerja apa saja kerja yang disuruh oleh tuan dia lah. Nak suruh basuh jamban ke, nak suruh masak ke, apa semua, dan tidak dibayar gaji. Hamba tidak dibayar gaji. Jadi dia dibayar apa? Tak bayar apa-apa. Dia cuma diberi makan, minum dan tempat tinggal sahaja. Okey. Okey, itu kita pergi kepada rakyat. Kemudian yang seterusnya ialah kedaulatan. Apa dia maksud kedaulatan? Kedaulatan ni adalah kuasa tertinggi, menjadi lambang kekuasaan seorang sultan. Seorang sultan mestilah seorang sultan yang berdaulat. Dia kata, apa benda pula daulat? Daulat ni maksud sultan tu punya kuasa terhadap negara dia. Negara dia tidak dijajah oleh sesiapa, oleh mana-mana negara. Kalau negara dia dijajah, maksud dia bukanlah negara yang berdaulat, sebab sultan dia atau pemerintah dia tidak ada kuasa. Okey, jadi dengan kedaulatan dia ni, raja tu dapat memerintah negara dia lah. Okey, jadi
kuasa asing pun tak boleh campur tangan. Manakala kalau contoh di Kesultanan Melayu Melaka ni, dinasti Ming ataupun kerajaan dinasti Ming telah menghantar utusannya yang bernama Laksmana Cheng Ho. Okey. Kemudian kita pergi kepada faktor seterusnya, wilayah pengaruh. Sama juga tadi, wilayah pengaruh merupakan kawasan pemerintahan. Ingat, wilayah pengaruh ialah kawasan pemerintahan seseorang raja, di mana dalam kawasan itu rakyat akan taat setia. Wilayah pengaruh ni banyak caralah diperolehi, antaranya secara penaklukan, secara naungan dan juga secara perkahwinan. Okey. Jadi ada beberapa jenislah wilayah ni. Wilayah pengaruh ni antaranya wilayah taklukan dengan wilayah naungan. Kena beza apa dia wilayah taklukan dengan wilayah naungan? Takluk ni ialah wilayah yang diperolehi melalui perang. Manakala wilayah naungan ni ialah wilayah yang menerima ketuanan, tunduklah kepada Kesultanan Melayu Melaka. Selalunya wilayah naungan ni adalah wilayah yang lebih kecil. Jadi dia macam tunduklah, duduk di bawah satu payung pemerintahan. Okey. Seterusnya ialah undang-undang. Sama juga ada punya huraian. Undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan sesuatu kawasan. Okey, kalau rujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka, undang-undangnya terdiri daripada Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ni lah yang digunakan untuk menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang cemerlang dan gemilang. Okey. Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka secara umumnya cikgu cerita macam ni, sebab nanti bab seterusnya kita akan fokus kepada Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Hukum Kanun Melaka. Hukum kanun digunakan berkaitan dengan kesalahan ataupun peraturan di darat, manakala Undang-Undang Laut digunakan untuk perkara ataupun kesalahan yang dilakukan di lautan. Okey. Tambahan untuk ciri seterusnya ialah lambang kebesaran. Okey, yang ini khusus untuk Kesultanan Melayu Melaka, ciri dia. Okey, lambang kebesaran merupakan simbol ataupun identiti bagi Sultan Melaka. Apa lambang dia? Okey, contohnya ada adat istiadat. Itu lambang kebesaran lah. Sebab lambang kebesaran ni rakyat biasa tak ada. Macam adat istiadat pertabalan, rakyat biasa tak ada kan. Yang ada cuma raja-raja. Adat pemakaman, yang ada siapa? Cuma golongan raja. Itulah identiti dia. Okey, kemudian penggunaan warna. Contoh warna kuning. Warna kuning ni hanya untuk golongan diraja sahaja. Okey, kalau kita dulu pakai kuning salah lah. Sekarang tak apalah. Kita bukan lagi diperintah oleh Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh lain. Contohnya Cap Mohor. Cap Mohor ni adalah macam stamp pad lah. Bukan macam cop-cop yang nak mengakui bahawa ketuanan sesuatu sultan ataupun kerajaan. Okey, cikgu rasa sampai situ dulu kita punya tajuk. Nanti cikgu akan sambung untuk tajuk yang seterusnya. Okey, sampai jumpa lagi. Kita berakhir di sini dulu.